Okey, sekarang kedudukan. Sebagaimana kita tahu, hadis Nabi adalah sumber nombor 2 selepas Al-Quran Al-Karim. Hadis Nabi adalah sumber kedua selepas Al-Quranul Karim. Okey. Jadi, apa peranan hadis pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi hadis pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tahu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap la taktubu anni wa man kataba anni ghairal Quran falyamhahu. Iaitu janganlah tulis daripada aku. Barang siapa yang tulis apa aku cakap yang bukan Al-Quran, maka buanglah ataupun kira erase it. So dekat zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran menjadi tumpuan untuk dalam segi penulisan. Bila wahyu datang dari bentuk Al-Quran, para Nabi sallallahu alaihi wasallam akan suruh para sahabat tulis ayat Al-Quran. Tetapi bila datang kepada hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita refer balik kepada hadis itu, dia melarang. Pada awalnya dia melarang untuk menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang? Pertama, ada tiga sebab. Okey. Sebab pertama, dia tidak mahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bercampur aduk dengan Al-Quran. Okey. Jadi Al-Quran ditulis dan masa itu dia bukan tulis atas paper atau bukan tak ada komputer untuk kita type, tak ada printer untuk kita buat kitab. Mereka tulis ayat-ayat Al-Quran dekat pohon-pohon, dekat batu, dekat kulit binatang. Jadi dia tak dia benda yang separated. Okey, dia benda yang separated. So Nabi sallallahu alaihi wasallam tak nak pada zaman itu sahabat tulis Al-Quran dan juga tulis hadis, so orang tak bercampur. Okey. Jadi yang menulis ni tak ramai yang boleh menulis. Memang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ramai orang boleh bertulis. Mereka depend on hafalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap dalam hadis, nahnu qaumun la naktub wala la naqra wala naktub. Kami adalah kaum yang tak boleh tulis dengan tak boleh baca. Jadi ramai pada kalangan sahabat pun tidak boleh tulis dengan tidak boleh baca. Memang adat zaman dahulu, tapi hafalan mereka memang mantap. So ada a few sahabat je lah yang boleh tulis. Contohnya Abdullah bin Amr bin As dan sebagainya. Okey. Jadi pendapat kedua, kenapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh ditulis pada zaman itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mahu hadis Nabi menjadi more important daripada Al-Quran. Okey? Dia nak para sahabat pada zaman itu fokus more on the Al-Quran. Fokus pada Al-Quran dulu baru hadis. Jadi dia nak fokus ke Al-Quran, tu pasal dia cakap jangan tulis hadis. Tulis Al-Quran aja. Focus on memorizing the Quran, focus on understanding tafsir Al-Quran tersebut. Okey? Yang ketiga, kalau kita tahu Al-Quran bila kita nak meriwayatkan dia, bila kita nak baca tu, kita tak boleh dengan bil makna kan. Contoh lah, kita kena dengan bil lafaz. Maksud dia macam contoh innallaha ghafurur rahim. Sebenarnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi kita tak boleh tukar, contohnya kita lupa ghafurur rahim, kita tukar innallaha ghafirun raham. Macam gitulah. Macam kita faham, kita tahu apa word dia, tapi dia lafaz dia bertukar. Kita riwayat dengan makna dia. So Al-Quran tidak boleh riwayat dengan makna. Tetapi hadis boleh riwayat dengan makna. Kan kita boleh cakap, kita boleh simplify hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah buat ni, Nabi pernah buat tu. Jadi dia tak nak macam ada kebiasaan dalam perkara tersebut, iaitu boleh riwayat dengan makna. So kira Nabi sallallahu alaihi wasallam tumpukan kepada hafalan dulu, riwayat dengan lafaz dulu. So bila kita dah importantkan riwayat dengan lafaz, so lebih banyak sahabat bila dah boleh tulis hadis, boleh tumpukan kepada meriwayatkan hadis dengan lafaz, bukan dengan makna. Faham tak? So bila kita dah importantkan benda yang penting tu, iaitu hafalan kita dengan Al-Quran, kita tak boleh lafaz dengan makna, kita lafaz dengan lafaz saja. So bila dah kepada hadis, mereka dah biasa dah dengan riwayat dengan lafaz. So bila riwayat hadis dengan lafaz juga. Tetapi ada juga riwayat dengan makna dengan sebab-sebab tertentu. Okey. Jadi memang zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh ditulis pada zaman itu. Tetapi selepas itu kita pernah dengar kan hadis
di mana anda rasa asatiza di madrasah masing-masing uh, uh, mengeluarkan hadis yang di mana Nabi SAW suruh Abdullah bin Amr bin As tulis, dia cakap uktub fawallazi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa al-haq, tulislah kamu apa yang aku kata, sesungguhnya apa yang Nabi SAW kata tu adalah semua perkara yang hak, itu betul. Jadi dekat sini ialah maksud Nabi SAW dah beri izin untuk menulis hadis. Okey, memberi izin. Antara sebab juga kenapa Nabi SAW tadi melarang, sebab pada zaman itu dia dah memberi izin untuk sahabat menulis hadis Nabi SAW. Okay, contohnya sebab dia nak mendepankan Al-Quran lah. Jadi bila dia nak suruh, dia dah kasih menulis tu, Abdullah bin Amr menulis. Dan juga pada zaman tu di mana sahabat-sahabat semua dah biasa dengan Islam, seorang boleh tulis. Dan ini apa yang dilakukan oleh banyak para sahabat. Contohnya di mana para sahabat pada selepas itu mereka pun dah start tulis. Ini dipanggil sahifah. Sahifah tu apa? Sahifah tu macam penulisan hadis daripada para sahabat. Tapi diorang tak buatkan dalam satu buku. Diorang tulis je hadis itu. Di mana Nabi SAW mengizinkan selepas itu. Syekh Hana daripada Madinah, dia kata yang selepas yang bila Nabi SAW dah izinkan untuk menulis kan. So maksud dia hadis yang la taktubu anni wa man kataba anni ghairil Quran falyamhahu tu, hadis tu dah jadi mansukh. Okey? Itu apa Syekh Hana cakap lah. Jadi selepas itu hadis tu dah jadi mansukh, so bolehlah tulis pada zaman tu. Okay, tapi tak banyak sahabat tulis. Ada a few dia, contohnya Abu Hurairah, Ali, Abu Bakar ada tulis juga. Tapi dia just a few hadis sahaja yang dinamakan sahifah. Selepas itu, selepas kewafatan Nabi SAW, terdapat dia keperluan untuk menulis hadis. Okay, jadi first yang diorang buat is diorang kumpulkan Quran lah. Itu nanti antum sudah belajar kat ulum Quran. Yang apa, diorang kumpulkan Quran. Jadi pertama kali hadis Nabi SAW ditulis secara rasmi adalah di zaman Umar bin Abdul Aziz. Okay, Umar bin Abdul Aziz yang dia suruh Imam Az-Zuhri, Ibn Shihab Az-Zuhri untuk menulis hadis. So Umar bin Abdul Aziz menyuruh Imam Zuhri menulis hadis-hadis Nabi SAW dan kumpulkan. Itu adalah tadwin rasmi, iaitu penulisan secara rasmi. Penulisan secara rasmi hadis Nabi SAW. Tetapi penulisan secara fardiyah atau tadwin fardiyah nama dia, iaitu penulisan secara umum tu, memang dah ada di zaman sahabat Nabi SAW. Okay? Jadi zaman sahabat memang ada penulisan. Tapi secara rasminya adalah di zaman Umar bin Abdul Aziz yang menyuruh Ibn Shihab Az-Zuhri. Dan selepas itu apa jadi? Selepas itu barulah munculnya kitab-kitab hadis di mana para ulama seperti Imam Malik rahmatullahi alaih, Imam Malik yang meninggal 179 Hijrah, menulis kitab Muwatta, mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW serta kata-kata sahabat dan kata-kata tabi'in dan juga amal Ahlul Madinah yang kita dah belajar dah nanti kat usul fiqh. Okey. Jadi yang pertama, kitab pertama yang ditulis kitab yang hadis sahaja ialah Sahih Bukhari. Daripada Imam Bukhari rahmatullahi alaih. Jadi beliau yang pertama menulis kitab hadis sahih dan di dalamnya semua adalah sahih. Dan selepas itu datanglah penulisan-penulisan hadis yang lain seperti penulisan hadis Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi dan lain-lain. Okey. Jadi itu adalah background macam mana startnya penulisan hadis Nabi SAW. Okey. Boleh Jadi itu adalah the penulisan hadis Nabi. Kedudukan hadis Nabi pada zaman Nabi SAW.